Bila nanti awak dah mengajar walaupun tak ada IRS, di masa yang sama kita galakkan supaya ambil PTRS. Minimum PTRS untuk belajar Quran, untuk mengajar Quran. Jadi dalam situ kita dapat menambahkan ilmu. Pasal jangan yang dah ajar orang kita dah tak payah nak belajar lagi. Tak, sebenarnya walaupun kita mengajar, kita masih boleh belajar. Tambahkan lagi ilmu kita. Nanti bila kita dah samput, dah campur lagi yang macam mengajar orang ni, dah sambung sana, sambung sini belajar. Kadang-kadang lah manusia ni ada komplain. Alamak, dia ni tak ada IRS, tak ada PTRS dan sebagainya. Komplain tu biasanya akan sampai ke MUI. Dia akan pergi ke, kalau PTRS, bahagian Quran, dia pergi sekretariat dekat Masjid Kampung Siglap. Dan Kampung Siglap akan report pada MUIS. MUIS akan tengok siapa asatizah tu, dan kalau ada komplain, baru saya step forward. Saya akan pergi jumpa MUIS. Saya akan pastikan yang awak ni pernah belajar dengan saya. Sebab itu nak buktikan dia, kita kena adakan bengkel ni untuk keluarkan certificate of attendance. Jadi insyaAllah jangan risau, tak ada IRS lah, tak ada PTRS, jangan risau. Maknanya saya bertanggungjawab juga. Dan untuk furtherkan lagi pertingkatkan lagi pembacaan kita untuk memperhalusi cara mengajar, itu nanti ada different courses. Nanti saya try bincang dengan Ustaz Numaya apa yang dia boleh buat. Pasal ni is more like pengenalan dulu. Apa kita punya matlamat sebenarnya. Pasal saya tahu ada juga tak confident lah kan. Tak ada, insyaAllah boleh. Kalau semua orang boleh, kita pun boleh. Kita tak pernah cuba sebenarnya. Ini satu kelemahan mas. Orang kita takut nak cuba. Tengok orang buat dah berjaya baru kita sibuk nak buat. Tak, kita boleh. Kalau soal orang komplain, mudah-mudahan tak ada komplain lah. Misal kata ada komplain, saya akan berjumpa. Saya memang terdaftar dengan MUIS sebagai asatidzah, jadi saya boleh explainkan dia kenapa saya gunakan. Pasal MUIS ni dia bukan apa, dia risau. Dulu pun tak ada IRS ni. Dia ada berkait dengan politik. Sejak GI ni semua keluar kan, dia kena kontrol. So apa yang MUIS akan tanya saya, biasanya dia nak tahu nama orang yang mengajar, kaedah yang dia mengajar. Sebab tu siapa yang berminat kena daftar dengan Ustaz Numaya. Numaya akan tahu berapa data lah, mana dia tahu nama korang, address dan sebagainya. Mana kita boleh trace data. Dan kaedah mengajar kita boleh trace daripada certificate of attendance. Ini kaedah Iqra yang saya ajar. Ini kaedah Al-Quran, dapat tajwid yang saya ajar. Ini kita kena kongsi sama-sama. Okey, ini tadi saya dah terangkan tentang perkataan ulum tu sendiri Ulumul Quran tu maknanya daripada perkataan yang jamak ataupun plural. Kalau single maknanya ilmu. Okey. Jadi konsep nanti penghujung matlamat kita mengajar ni, saya bilang kepada orang tak boleh terus one shot go, tak boleh. Kita kena pecah-pecahkan dia berbagai modul. Pasal peringkat kita nak mengajar ni pun tak semua satu keluarga sama tahap pembacaan. Jadi modul pertama tu kita fokuskan kepada 4 bulan pertama untuk memastikan yang betul-betul buta huruf tu dah boleh baca setidak-tidaknya daripada buku Iqra 1 sampai Iqra 3. Dan modul kedua nanti kita try mendidik mereka untuk belajar membaca setidak-tidaknya lagi 4 bulan yang kedua tu Iqra 4 dan sampai Iqra 6. Maknanya dalam masa 8 bulan kita pastikan mereka dah boleh membaca buku Iqra. Kalau masuk modul ketiga, kalau diorang nak lebih lanjut lagi tentang pembelajaran tajwid yang advance lagi, diorang dah tak payah datang buat buku Iqra. Datang, mungkin boleh bawa buku tajwid yang hijau ni, yang anda dapat ni, dan bawa Quran. That is where kita start belajar Quran. So end of the day, bila dah masuk setahun, matlamat kita untuk memastikan selewat-lewatnya dalam masa setahun diorang dah boleh baca Quran. Kita kena lakukan daripada hari ini untuk dapat lihat hasilnya tahun depan. Dia tak boleh datang buat within 2-3 days, 2-3 hours, tak boleh. Kecuali orang dah boleh baca lah. Kalau orang tak boleh baca, kita punya matlamat kita tahu jaga masa setahun je tadi. Okey, setahun ni pula, ada cakap dengan saya, Ustaz, berapa lama boleh khatam? Terus terang saya kata, kalau nak belajar dengan saya, tak boleh khatam. Kaedah saya mengajar, saya akan ajar insyaAllah 1 juz saja. 1 juz, termasuk tajwid-tajwid dia sekali macam mana terjadinya hukum-hukum tersebut. Semua orang tahu, oh ini Qalqalah Kubra, ini surat macam mana terjadi Qalqalah Sughra, macam mana terjadi Kubra.
Dia ada mak lazim kalimi musakal, ada mak lazim kalimi muhafaz. Macam mana terjadi? Kita akan ajar dalam masa setahun tu, dah amin satu juz tu. Kalau dah boleh baca dengan baik satu juz, takkan lagi 29 tak boleh. Macam kelakar pula boleh baca Quran kat depan, kat belakang Quran tak. Semua sama huruf. Huruf hijaiyah tu juga. Ada dekat 28, ada dekat 29 huruf. Itu huruf juga, dia tak ada lebih. Awak bacalah buku tebal mana pun, yang ada dalam tu A sampai Z aja. 26 huruf. Ada tak huruf lain daripada A, lain daripada Z? Itu juga ada campur sini, dia corner sini, dia corner, dia satu ayat. Corner satu ayat. Quran pun gitu. Jangan takut, jangan panik. Sama. Kalau Jawi lain. Jawi ada tambahan. Huruf pe, ce, nge, ge, itu lain. Bisa cakap Al-Quran dengan nama alfabet Romanized. Tak ada beza. Kalau boleh baca buku, selebihnya awak bacalah sendiri. Saya nak pergi ajar orang yang belum pandai baca. Kalau awak nak katam, awak katamlah sendiri. Boleh cara mudah katam. Satu waktu lepas solat, baca satu page je. Tak mau gairah-gairah nak 2 juz, 3 juz pun tak perlu. Pasal dalam Islam ni sebenarnya, kita perlu faham konsep Islam ni. Biar sikit tapi istiqamah. Itu lebih penting daripada belajar banyak sekejap je, hilang. Kalau satu hari, satu muka surat, bukan satu hari, satu waktu. Satu hari 5 waktu kita solat, maknanya kita boleh baca 5 muka surat dalam Quran. Satu hari 5, 10 hari 50, 1 bulan 150 muka surat. Dalam Quran cuma 600 lebih je muka surat. Jadi saya jangkakan dalam masa 5 bulan awak dah boleh khatam. Kenapa awak nak panggil saya khatam dengan awak? Awak dah tak 5 bulan, awak bayar saya tahu. Betul tak? Ini bukan per. Mana ada per lagi? Saya mau datang rumah awak. Habis datang minggu datang awak mau bayar. Awak belajar diri tak bayar. Kecuali siapa yang dah habis dalam setahun tu, saya buat kelonggaran. Kalau dia nak bertalaki, nak suruh saya semak, insyaAllah saya akan datang rumah dia ataupun datang rumah saya. Itu tak payah bayar. Itu more on like ke kita perepo dengan murid, antara guru dengan murid. Saya datang, okey awak baca, saya semak. Ataupun datang rumah saya. Itu okey. Jadi kat sini, khatam dia akan ada rumah sendiri. Kita cuma didik. Kita fokus pula yang new student juga. Banyak masyarakat kita saya tahu belum faham lagi tentang baca Quran. Ada tak kurang huruf pun. So that is our target. Yang lain, diorang ada pakai group target. Kalau nak advance lagi, kita akan insyaAllah saya dah usulkan ni apa dengan Ustaz Namaya, kalau kita buat satu kelas Arab, bahasa Arab. Itu untuk in advance yang dah boleh baca Quran dengan baik. Kita cuba memahami bahasa-bahasa Al-Quran yang kita gunakan dalam Quran itu sendiri ataupun yang bahasa-bahasa Arab kita gunakan dalam solat. Itu lebih baik daripada komunikasi secara menyeluruh. Nanti kita dah belajar tak pergi Arab pun. Kat Singapura tu pun nak berbual budak-budak Melayu pun tak tahu cakap Arab. Dah lupa. Saya cakap lupa. Jadi kita kena gunakan yang hari-hari kita berbual Arab kat mana? Dalam solat. Dalam solat ni satu hari 5 kali solat. Berapa kali kita cakap Arab tu? Allahu Akbar, ya Allah. Allah Maha besar punya. Cakap Arab tu. At-tahiyatu barakatuh salawat. Benda tu. Cakap Arab tu. Rabbi firli wali. Apa tu? Cakap Arab lah tu. Kan? Ini pun cakap Arab. Jadi kita kena faham. Kalau kita boleh faham bahasa Arab dalam solat, insyaAllah solat akan bertambah khusyuk. Percaya je kata. Kita akan dapat menghayati lebih mendalam lagi tentang isi solat itu sendiri. Baru kita nak jadikan solat itu berfungsi. Kalau tak, macam mana solat nak berfungsi? Dalam Quran takkan Allah nak tipu. Allah cakap orang yang mendirikan solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul? Ada ayat tu? Kan? Kenapa masih lagi orang Melayu kita yang banyak perbuatan keji dan mungkar orang Islam ni? Mana kurang function dia tak ada. Jadi kita nak kena berilmu dan juga beramal. Sebab itu saya gunakan konsep membaca, memahami dan mengamalkan. Kalau setakat baca je, orang tak payah datang. Saya taruh burung kekak tua pun dia boleh baca depan saya. Betul. Burung kekak tua tak depan pintu. Awak ajar dia jawab orang bagi salam. Dia boleh sabar. Orang datang ke depan pintu, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Burung kekak tua. Tapi kita nak apa yang kita cakap. Kalau boleh kita faham. Baru kita boleh amalkan. Okay, jadi saya katakan tadi kita nak berbalik kepada ulumul Quran.
Okey, salah satu daripada ulumul Quran tu, dia ada banyak ilmu. Ada ilmu tilawah dan tajwid. So ini kita punya matlamat yang pertama. Tilawah maknanya membaca. Tajwid yang tadi telah diterangkan apa makna tajwid tadi. Pembacaan dengan penuh tartil dan sebagainya. Waktu sekarang ada apa? Tilawah Quran ya. Sebenarnya pembacaan Quran. Pasal dulu orang tak musabaqah Quran. Macam-macam juga orang komen. Mana boleh musabaqah? Musabaqah tu pertandingan Al-Quran tau. Sama juga, tahun tilawah pun dapat hadiah. Betul tak? Cuma dia tukarkan makna dia je. Pertandingan bagi ke pembacaan. Tapi yang bagusnya dia menggalakkan kita untuk membaca lah dengan lebih baik. Itu yang saya suka tentang tilawah. Okay, ini ilmu yang pertama. Yang kedua, dalam ulumul Quran juga terdapat ilmu-ilmu yang seterusnya ni. Ini sebahagian darinya lah. Kalau saya nak ambil banyak sangat pun kepala saya pun panik juga. Kan nanti nak jawab 3-4 jam pun tak boleh habis. Okey. Yang kedua kita tengok daripada ilmu sejarah Al-Quran. Dalam banyak-banyak ilmu tu ada pula ilmu sejarah Al-Quran. Macam mana sejarah Al-Quran ini diturunkan. Dia bukan turun selepuk 30 juz satu Quran Nabi Hud tak. Maknanya dia turun dekat Baitul Izzah daripada langit. Langit itu dia turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Lepas tu baru dia turun ke wahyu sikit-sikit selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah waktu Nabi di sana dan 10 tahun selepas Nabi berhijrah. Okey. Nombor 3, ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni bukan semualah, tapi boleh dikatakan banyak juga, lebih kurang lebih pada separuh daripada ayat Quran dia. Diturunkan mempunyai sebab-sebab tertentu. Dia bukan semua 30 juz tak. Ada memang Allah nak tetapkan dia hukum. There's no asbab di sebalik ayat tu. Asbab ni maknanya sebab. Orang Melayu dengan Arab lebih kurang juga dia bahasa, kan? Dia banyak kata sebab. Nuzul tu turun. Jadi sebab-sebab ayat tu turun. Dia ada satu ilmu dia panggil ilmu asbabun nuzul. Okey, kalau saya nak cakap contoh asbab ni, surah Al-Kafirun. Saya boleh ambil satu contoh sebab dia, sebab ayat tu turun. Waktu zaman Nabi nak sebarkan dakwah, orang-orang Quraisy memang tentang habis-habis. Tapi masih juga berkembang dakwah Islam. Sampai satu waktu, orang Quraisy panggil Nabi negotiate. Okey Muhammad, kalau kau tak nak juga sembah berhala aku, kau tak nak juga jadi macam kita orang sembah berhala, kita jadi member je lah. Tahun ni, kau sembah Tuhan aku. Tahun depan aku sembah Tuhan kau. Negotiate. Tapi ini bab akidah. Kita tak boleh negotiate dengan kita. Dan oleh kerana tak boleh negotiate itulah sebabnya turun surah Al-Kafirun ni. Kan? Dia bilang apa? Kau sembah apa aku sembah, aku sembah apa aku sembah. Aku tak akan sembah apa kau sembah, kau pun tak akan sembah aku sembah. So this is very firm. Allah beri very clear message. No. Untuk mengubah akidah, kita tak boleh negotiate even 1% pun tak boleh. Bolehlah dari 9% kita ambil. No. On other thing yet, buat muamalat, buat apa kita boleh. Sebab akidah kita kena firm. Mesti nak very firm on it. Pasal ini melibatkan akidah. Okey, nombor 4, ilmu terjemahan dan nombor 5 ilmu tafsir. Dia ada beza tau between terjemahan dan tafsir. Terjemahan is only one translate. Kan? Contohnya cakap Bismillahirrahmanirrahim. Itu cakap Arab. Kalau terjemah dia dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Pemurah. Tapi kalau tafsir, dia definekan lagi apa asalnya Allah Pengasih, kenapa Allah Pemurah. Dia define-kan. Contoh kalau kita baca surah Fatihah dalam Quran cuma satu page je surah tu. Tapi salah satu Dr. Hamka ada buat tafsir surah Fatihah tu sampai jumlah 18 page dia baca. Maknanya dia boleh huraikan lagi benda tu. Itu dia panggil tafsir. Huraian tu sendiri. Dalam bab hadis dia panggil syarah hadis tu kan. Macam mana dia huraikan hadis tu. Melingkutkan dia ke sejarah, dia masukkan dia. Jadi kat situ dia lebih luas lah kalau bab tafsir ni. Dan tafsir pun ada ikut dia perkembangan ilmu dia. Dia ada macam-macam jenis tafsir, maknanya kaedah dia di dalam menafsirkan Al-Quran tu. Okey. Kaedah menafsir ni, dia ada pengaruh individu penafsir tu sendiri. Sebab itu kita boleh lihat Ibn Kathir, tafsir dia lebih kepada bab-bab sejarah. Kerana dia punya pengaruh, latar belakang dia kita nak kena kenal. Dia memang pakar sejarah.
Kalau Dr. Hamka, tafsir Azhar, dia punya pengaruh tentang filosofi. Dia memang filosofer Hamka ni sebenarnya. Waktu dia berbual, dia berapa kan. Orang-orang filosofer ni dia punya translate lain. Kalau Al-Qutubi dia memang bab hukum akam. Jadi kita kena faham. Ini boleh dikatakan fitrah manusia, dia suka tarik pada apa yang dia condong. Lepas tu saya pula condong kalau nak buat tafsir-tafsir gini ke, nak berbual pasal Al-Quran ni, saya suka kaitkan dengan kehidupan kita hari-hari di sekeliling ni. Pasal ni benda yang hari-hari kita nampak. Nanti insyaAllah dalam pembacaan ni saya akan tunjukkan cara-cara kita kaitkan kehidupan kita hari ni. Tafsir ni juga sama macam orang-orang yang, saya tak tahu lah perempuan macam mana Kalau lelaki dia ada dia group tau. Kalau budak-budak bola ni duduk berbual, dia buat pasal bola je. Arsenal lah, Liverpool lah, apalah kan. Tapi bila budak-budak motor ni, dia duduk berbual tak pasal bola, dia pasal motor. Tayar dia ni bagus lah, dia ni macam-macam motor dia pasal. Ini pun pengaruh sebenarnya. Kalau orang politik berbual, pasal politik, pasal ini semua pengaruh latar belakang seseorang. Jadi kita tak, di dalam hidup kita pun macam tu juga. Kita tengok kenapa ya, tafsir ni dia cakap gini, tafsir tu cakap gitu. Tak apa, inilah the beauty of Quran sebenarnya. Pasal Quran tu bukannya, Islam tu bukan satu agama yang agak sempit dia luas. So kita kena tengok secara luas. Tentang indahnya agama Islam ni, kita kena tengok secara luas. Gini boleh, gitu boleh, sebab tu kita tak boleh cakap nak apa Imam Syafi'i, tak boleh. Kalau keadaan tak mengizinkan, kita boleh bertalib pada Nafi, kita boleh ikut Maliki, kenapa tak boleh? Kita bukan jenis yang taksub dan fanatik, tak. Contoh saya boleh kasih tentang mazhab ni. Okey, rata-rata saya dipahamkan memang kita mazhab Syafi'i. Tapi kita hari tu bayar zakat fitrah, tu kita pakai apa? Pakai duit pergi masjid bayar. Tahu tak kita yang mazhab Syafi'i ni sebenarnya pakai gantang beras tau. Satu gantang beras, tak pakai duit. Kita gunakan kaedah mazhab Maliki. Kenapa nak cakap kita taksub pula? Jadi kat sini kita kena faham. Kena tengok Islam secara luas. Kalau semua kasih beras, penuh masjid tu dengan beras. Orang pakai miskin yang makan beras je tu. Kalau dibandingkan dengan bagi duit, dia boleh beli beras, dia boleh beli barang-barang lain. Kopi, gula, apa itu serah hak dia. Pasal dia berhak mendapat zakat dari zakat. Jadi kita kena faham dalam ini. Okey, yang bab ilmu kiraan ni ilmu yang keenam. Ini saya dah katakan tadi, kiraan ni ada berbagai bentuk, kaedah ilmu dan sebagainya. Dia ada, tidak ada baca gini, yang kira ada baca gitu, ini semua lebih kepada lawat tadi, saya dah sentuh tadi. Maknanya, kiraan ni dia punya macam nak cakap, okey, Arab Saudi, bukan Arab Saudi, tanah Hijaz ni, tanah Arab ni, dia bukan semua macam Arab Saudi, dia bahasa Arab tau. Mesir pun berbual Arab, tapi lain sikit dia berluat. Kalau yang Yaman tak lain, nanti kita pergi kat Syria lain. Tapi dia orang bahasa Arab, bangsa Arab. Orang macam kita, orang Melayu Singapura, orang Melayu Kelantan, berbeza-beza. Kan dia ada dia punya logat-logat dia. Even orang putih pun sama. Kalau siapa biasa berbual sama orang putih daripada British sama American, dia guna different accent. Dia ada dia slang. Susah, dia sepuk. Betul tak kan? Susah tak faham. Tak? Pasal kita tak terlatih dengan British slang. Tapi orang-orang yang British based slang pula, dia terlatih, dia tak faham American. Tapi lebih kurang sama juga. Itu language juga dia gunakan. Walaupun daripada perkataan tulisan dia sama. Contoh kita punya bacaan. Kalau kita baca gini, black, orang Filipin cakap black. Dia tak cakap black. Tulisan sama, tapi kenapa sebut black? Kalau kita cakap back, dia cakap back. Going back, going back. Tak, ini antara macam cara saya boleh kaitkan dengan kitab-kitab ni. Dia ada dia punya logat-logat tertentu tadi. Nombor 7, ilmu nasik dan mansuk. Nasik dan mansuk ni, ilmu nasik yang dulunya ada. Bila ada satu ayat turun, dia dah mansukkan ayat tu. Maksud dia yang dah telah dihapuskan. Nasib ni ayat yang baru. Jadi kita kena gunakan hukum akam yang mengikut pada ayat yang baru. Contoh, dulu pada asal Islam, ini kita tengok daripada penghidupan kita tentang dakwah. Asal Islam dulu boleh minum arak. Tak haram dalam Islam.
Jadi kita boleh kaitkan hari ni dengan kita. Kalau nak berdakwah pun, jangan terus datang, oh tu halal, ni haram. Orang mau menyampah. Kita kena ada repo dulu. Ini hikmah pendekatan dia. Bila orang dah mantap akidah, baru dia bilang, okey boleh minum arak, tak boleh mabuk. Sikit je. Pasal kita kena faham, waktu zaman itu, orang jahilah memang kuat cekik arak. Malah dia kuat minum arak. Jadi kat sini tengok dakwah Islam. Bila wahyu turun, okey arak, haram, tak ada. Dia sikit-sikit. Sampai kepada satu tahap, baru ayat itu turun. Dia bilang, arak itu jadi haram. Jadi yang dia cakap yang mula-mula tadi ni, yang boleh, tak boleh, boleh minum, tak boleh, itu semua dah dimansukkan oleh ayat yang nasib. Boleh faham tak? Dari nasib mansuk. Okey, ilmu am dan khas. Am dan khas ni contoh macam dalam Quran ni, kadang kita nampak tak ayat-ayat dia? Allah seru dengan perkataan ya ayuhan nas. Kadang-kadang ya ayyuhallazina amanu. Nah, amanu ni khas untuk orang Islam. Maknanya khas orang beriman. Tapi yang ayuhan nas ni, bukan kita tak ada, kita pun ada termasuk dengan orang yang bukan beriman. Wahai manusia sama wahai orang beriman ni mempunyai dua pendekatan yang berbeza. Sebab tu bila kita nak buat dakwah dengan orang, kita kena tengok kepribadiannya sama ada dia ni orang Islam ke atau orang kafir pun kita tak pakai tudung ke. Orang kafir pun kita bercakap tak boleh. Pasal ayat ni tak khusus pada dia. Jadi kita kena faham keadaan macam tu. Okey, ilmu mutlak, muqayyad. Okey, dalam hukum pun sama. Sebenarnya dia ada yang hukum yang mutlak dah tetap. Dalam bab fiqh dia panggil sebagai hukum-hukum yang qat'u. Ini dah tetap, tak boleh orang yang ubah. Kalau yang bab furuk ni masih boleh ubah lagi. Contoh yang kata ini, saya nak tanya satu je, solat bagus tak? Dapat pahala. Tapi sekarang maghrib 3 rakaat dapat pahala banyak. Saya nak buat maghrib 6 rakaat. Pasal dia bagus? Boleh tak? Ini dah tak boleh. Pasal ini dah yang kata ini. Benda yang dah tetap. Padahal kita tahu solat dapat pahala, solat bagus lah, apa cik subuh bangun macam ya je. Orang main 2 rakaat, kita nak 6 rakaat, nak triple pahala. Tak boleh pasal ni, itu benda dah kata ini. Jadi kita kena faham dalam Islam, tak semua hukum halal dan haram. Ada sunat, ada makruh, macam-macam benda. Kita kena tengok pada keadaan dia. Yang boleh, yang tak boleh dan sebagainya. Semua ada dalam Al-Quran sebenarnya, cuma kita tak faham. Kan? Jadi kita kena faham benda ini. Okey, ilmu Makki dan Madani. Makki ni adalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Nanti kita tahu kat belakang Quran, ada indeks Quran. Itu very clear dia tulis. Pertama dia tulis surah, kedua dia tulis, tak tahu saya betul. Saya rasa ramai dah tahulah, ini cuma pemberitahu ni je, kita kongsi je. Selalu indeks ni kat belakang Quran dia ada. Yang kat ujung ni. Kan nama surah, surah ke berapa? Second column. The third column is page berapa. Sebab tu kalau boleh bila kita datang mengajar pada murid-murid belajar ngaji ni kat rumah orang, di masa yang sama cuba ajar orang Arabic font. Numbering, sorry. Numbering very important. Tak payah ajar ribu-ribu. Ajar 1 sampai 10 dah okey. Dia nak 100, dia buat 1, dia titik dah. Jangan dia buat 100, itu dah jadi 155. Jadi kita kena ajar orang. Bagusnya tentang numbering ni, kita boleh baca mengikut page. Okey, buka page 20, dah tahu page 20. Surah apa tu dah tahu baca, dah boleh baca surah apa. Ayat ke berapa, semua kita boleh melalui tunjuk orang ni. Dah boleh tahu, oh ni page surah apa, dah ayat berapa. Ini kaedah yang selalu saya ajar. Dengan nombor-nombor je saya ajar. Supaya senang. Saya nak cari surah. Contoh surah Yasin ada kat mana, kita tengok ni. Yasin, surah ke berapa, page ke berapa. Dan berbalik kepada Makki dan Madani tadi, dia ada kat tepi sini. Dia tulis Makkiyah, Madaniyah. Yang cakap tadi Makkiyah tu adalah yang 10 tahun yang 13 tahun yang pertama tu, apa saja wahyu yang turun sebelum Nabi hijrah, itu semua adalah ayat-ayat Makkiyah. Hari yang Nabi hijrah tu, apa yang ayat turun, wahyu selepas tu, itu Madaniyah. Okey, in between Nabi hijrah tu, Nabi ada buat haji, buat umrah. Nabi masuk balik Makkah. Ada lagi wahyu turun. Itu pun tak dikira Makkiyah.
Itu kira Madaniyah. Diorang dah breakkan waktu hijrah. Walaupun Nabi masuk balik buat umrah, sekarang ada wahyu turun kan, aku kat Mekah apa? Kan? Wahyu turun? Tak, itu dah kategori yang Nabi dah hijrah. Maknanya ayat-ayat itu ayat Madaniyah. Itu ada panggil Maki sama Madani tadi. Okey, ilmu Amsal. Okey, Ijaz tu. Ijaz ni tentang mukjizat. Kita boleh tengok macam-macam cerita dalam Al-Quran tentang mukjizat Nabi-Nabi ni. Dia berbeza-beza mengikut keadaan. Contoh Nabi Musa, mukjizat dia boleh tongkat jadi ular dan apa. Nabi Muhammad dia boleh belah bulan dan sebagainya. Ni mukjizat. Mukjizat ni berbeza Cuma khas untuk Nabi-Nabi je dia dapat mukjizat ni. Kalau orang-orang wali-wali ni dia bukan peringkat Nabi lah Dia tak ada mukjizat tapi dia dapat karamah. Karamah ni pun something extraordinary lah. Yang tak semua orang boleh dapat dan tak semua orang juga boleh jadi wali sebenarnya. Dan nobody yang dengan dia wali. Dia pun tak tahu sebenarnya dia wali. Tapi dia dapat tu karamah pun bukan hari-hari macam magician kan. Dia perfect, dia boleh bikin tak. Dia akan datang spontan. Bila waktu-waktu yang diperlukan, insyaAllah. Itu pada orang-orang tertentu lah yang mendapat karamah dari Allah SWT. Amsal maknanya yang ke-13 tu ilmu amsal, perumpamaan dalam Al-Quran. Banyak ini yang kita boleh belajar daripada ilmu ni. Amsal ni banyak yang Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran untuk kita renung. Macam cerita Qarun dalam Quran diceritakan apa yang perumpamaan atau yang kita boleh pelajari untuk hari kita ni. Qarun nama orang sebenarnya. Kita je orang lain panggil harta Qarun kan. Harta Qarun. Itu daripada nama Qarun. Memang kaya si Qarun ni. Waktu kita dia ni banyak harta Qarun lah. Memang banyak kan. Mengikut satu riwayat saya baca, dia punya bukan duit tau. Bukan peti besi. Kunci peti besi dia nak angkat berapa orang. Tak kena pakai sirit dia. Tak boleh angkat kunci dia je. Belum peti dia. Sampai last kali kerana kufur, tenggelam dalam makan bumi. Si Qarun ni. Ini pun pengajaran lah. Perumpamaan yang kita boleh ambil pengajaran ni. Okey, yang nombor 14. Nombor 8. Oh, okey, sorry, saya tak sentuh nombor 8 ni. Okey, muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat ni ayat-ayat Quran yang jelas nyata. Kalau satu orang baca, kita dah beritahu makna dia. Mutasyabihat, ayat-ayat dalam bahasa Melayu nak cakap apa tahu? Dia tulis apa yang tersurat tapi ada makna yang tersirat di sebalik tersurat. Mutasyabihat, not very clear, tapi ulama-ulama tafsir ada yang faham. Pasal mereka ada ilmu. Mereka boleh tafsirkan ayat begini. Kalau kita tak boleh, kita ikut direct dia apa yang tertulis kan, literal meaning. Tapi dia ada mutasyabihat, ada yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Contoh, macam adalah kontroversi ni orang cakap tangan-tangan Allah. Memanglah ada tulis ayat tangan. Tapi yang mutasyabihat ni, yang tersirat di sebalik perkataan tangan tu, kuasa-kuasa Allah. Kalau orang berkuasa, dia menggunakan tangan lah. Takkan Allah tangan macam kita? Kan? Kita kena faham ayat ni cakap betul lah. Tapi dia ada yang bahasa tersirat lah. Jadi bahasa Quran ni very deep tau. Dia bahasa sastra tau. Macam saya nak cakap macam mana bahasa bangsawan. Macam mana cakap, it's very high punya. Ada pelajar madrasah sini. Mereka yang belajar madrasah ni mesti ajak pergi Arab pun orang berbual. Orang Arab pun pening. Apa kau berbual? Tak sama, dia tak sama. Dia punya bahasa sastra ni sama bahasa pasar lah untuk beza. Cuba awak try pergi pasar besok, awak try bahasa sastra. Wahai sang apik, kasihlah saya ikan keli jaiku. Apik pun mau pening ni, hafal cakap moy. Mau ikan cakap lah, ikan dul. Jadi maknanya kita kena faham bahasa-bahasa ini. Arab pun banyak juga. Arab pun dia kaya dengan bahasa juga. Itu yang tadi saya masukkan muhkamat dan mutasyabihat. Okey, saya sambung balik yang nombor 14. Aqsam ni sumpah Al-Quran. Dalam Quran dia ada berbagai ayat-ayat yang Allah bersumpah ke atas sesuatu. Jadi kita kena pusat extra attention sikit. Oh ini yang main-main Allah dah sumpah ke? Kalau saya cakap orang buat bodoh kan. Sumpah aku tak buat. Serius ni dah cakap sumpah. Kalau saya cakap sumpah serius, apa lagi Allah bersumpah. Maknanya lebih serius. Macam contoh waw kasab. Waw tu Allah akan gunakan kepada benda-benda yang macam masa-masa dia tak pada orang. Demi masa. Wal as. Waw tu waw kasab. Waw sumpah.
Wadduha, demi waktu duha. Benda-benda yang ayat-ayat gini kita kena faham. Oh, ini dia waw, ada yang waw bermakna dan. Tapi waw juga ada yang bermakna tentang qasam. Sumpah daripada Allah. Okey, ilmu yang ke-15, jadal Al-Quran. Jadal ni berdebat. Dalam Islam, bukan kita dengar, kita tangguk, ya, kita boleh berdebat. Tapi biar ada dalil. Berdebat cara ilmiah. Diajar oleh Islam. Dalam Islam, kita ada method of disagreement in Islam. Jadi etik dia, etik of disagreement. Oh, jangan okey, kita bincang-bincang kali awak berpendapat tak nak dengar je orang merajuk je. Tak boleh. Kita kena ikut majority voice. Kalau nak berdebat, nak apa, mesti dengan hujah. Mesti nak kena berlandaskan dengan ilmu. Sebab itu kita kena faham konteks fatwa dalam negara kita ni pun kadang-kadang tak sama dengan kat Malaysia. Kadang tak sama dengan kat Brunei, kat Indonesia. Kerana konteks mereka yang kita tak sama. Jadi nak keluar sesuatu fatwa tu kena tengok keseluruhan dia. Orang Melayu Singapura ni sama orang Malaysia sama. Kan? Dia orang kat sana majoriti Islam, kita minoriti. Brunei boleh buat hudud, kita boleh ke buat hudud? Bukan kita tolak hukum hudud, kita bilang betul dia hukum hudud ni memang hukum Allah. Tapi boleh ke mampu ke kita melaksanakan dia? Bukan kita tolak hijab tu bukan apa, hijab betul. Tapi mampu tak kita laksanakan dengan masyarakat majmuk kita kat sini dan juga pemerintah kita kena akui bukan Islam. Boleh tak kita apply? Jadi apa yang penting, kita kena deliver more on ilmu. Yang selebihnya biar lebih pakar, orang boleh bincang orang atas. Kita ni buat ilmu, kita bawa, kita mantapkan ilmu masyarakat kita. Make no difference kalau pakai hijab, tapi kita pergi pink dot bila gathering pula. Make no difference, dia malu kau, alamak apa Islam kata Israel si. Ni si Muslim awak, si pink dot, kau pakai tudung all this ni. So, tak guna kan maknanya kan. Demi kita kena faham, ilmu tu penting. Jangan nak sekedar tapi pink dot pergi juga. Support baru. Kan pink dot is more like LGBT group movement. Okey, yang last ni nombor 16, ilmu khasas. Okey, khasas ni kisah-kisah lah. Cerita-cerita dalam Quran. Quran banyak cerita zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam, cerita banyak. Cuma cerita-cerita. So this is basically apa yang saya nak share je lah kat sini. Tentang secara kasar ya, tentang ulumul Quran. Dan semoga bermanfaat buat semua. Jadi saya rasa Ustaz Rumaya ada? Ada. Panggil lagi tak? Saya pun tahu juga. Minum air dulu kan? Kasih orang air dulu kan? Kesian orang. Kesian saya juga. Okey, sambil-sambil minum air, kalau ada nak tanya apa-apa, kita boleh share. Saya nak bengkel ni mohon sharing tau. Jangan lemak semua stress. Tak bisa lemak garang. Tak, saya tak garang. Betul. Saya baik. Tak percaya? Tanya Ustaz Rahim, betul? Aduh. Dia pun lama belajar ni. Ada lagi tu Ustaz tu. Diam aja. Simpan buku je dia. Ilmu dia jangan main. Takut. Anjat. Just share lah, share. Kalau apa-apa yang nak share, kita sama-sama. Actually, ilmu ni kena kongsi. Dia tak ada yang... biar.